Cik tunggu lagi yang lain masuk dulu sebab belum ke 11 lagi. Okay, so dah pukul 11. Yang baru masuk tu boleh isi kehadiran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semua orang sihat? Waalaikumsalam cikgu. Okay, so ni merupakan last class. Okay, kelas yang terakhir secara rasmi lah saya akan mengajar. Tak kira yang kelas tambahan malam tu lah. Okay, so ini yang last. Okay, sebab minggu depan dah periksa kan. So kita tak jumpa pun lah. Kita jumpa last pun waktu kelas malam nanti. Okay, so saya start dengan topik hari ni. Okay, rasa-rasa hari ni kita baca apa? Berat cikgu 28. Okay, so berat. Sekarang boleh nampak tak? Sekejap. Okay, boleh nampak tak saya share screen? Okay. Yang dah masuk, boleh tak isi attendance? Isi kehadiran dulu. Boleh tak saya bagi 2 minit je untuk isi kehadiran? 11.3 minit kita start. Cikgu tak ada. Cikgu tak ada. Tak ada? Oh, kejap. Saya dah bagi kat chat box. Saya dah nampak tak? Sekejap, saya hantar balik. Cikgu tak ada ke? Okay dah. Saya dah hantar dekat chat box. Ada ke? Ada. Ada kan? Okay. Isi dulu. 11.3 minit kita start belajar. Kita start ulang kaji. Semua dah makan ke? Dah makan ke? Ya cikgu. Alhamdulillah. Tak cikgu. Yang lepas ni ada kelas last kan? Kelas apa lepas ni? Ada tak kelas lagi? 12? Ya, lepas ni. Oh, okay. So, rasanya semua dah isi kot attendance kan? Kehadiran semua dah isi kan? Betul tak? Tak apalah, kita start. Okay, so kita start dengan 2.8
Okay, boleh nampak saya ni. Okay, so 2.8 ni topik dia adalah berkaitan dengan berat. Okay, sekejap saya ballpoint. So, dalam topik 2.8 ni, objektif dia adalah untuk menyatakan berat sebagai satu daya graviti. Okay, so satu daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Sekarang kan, nampak tak gambar yang ni, bawah ni? Dia tengah kira apa? Berat. Tengah kira berat. Berat ke jisim? Kira berat. Berat. Berat ke jisim? Berat. Betul? Betul tak ke? Berat Kira cikgu. jisim ke? Jisim. Okay, dalam gambar ni dia kira jisim. Okay? Oh. Dia kira jisim dia. Kalau berat, dia akan melibatkan apa? Kejap ada orang nak masuk. Sabar sekejap. Okay, so kita akan mula balik. Dalam gambar ni dia akan kira jisim dia lah. Okay, orang angkat berat ni, dia melibatkan apa? Jisim ke berat? Berat. Berat cikgu. Berat. Berat. Kenapa? Kenapa berat? Sebab ada graviti. Ada pecutan graviti lah kan, menarik dia untuk bawa turunkan dia punya handle tu lah, yang pemegang tu kan. Okay, so formula untuk berat adalah W sama dengan mg. Okay, so W sama dengan mg, yang mana M tu adalah, M tu apa? Mass. Mass. Okay, M tu mass, ataupun kita tahu dia adalah jisim lah. Okay, dan G tu merupakan pecutan graviti. Pecutan graviti arah dia ke mana? Bawah. Ke bawah lah. Okay, so kejap So pecutan graviti arah dia ke bawah. Okay, next. Seorang atlet acara angkat berat menjuak barbel. So barbel tu yang ni lah. Okay. So daya tarikan graviti bumi bertindak ke atas barbel. So dia kat sini ada daya tarikan graviti bumi. Okay, lepas tu menyumbang kepada berat barbel tersebut. So bila dia dah ada daya tarikan graviti bumi, so barbel tu akan jadi berat dan susah untuk atlet tu angkat. Okay, so barbel tu akan jatuh ke lantai dengan suatu pecutan apabila atlet itu melepaskan. Kat sini boleh lagi ke? Boleh faham lagi ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, so okay, sekarang dekat sini dia kira apa? Tengok gambar ni, gambar tadi kan. Okay, kita tahu kalau kita nak tanya jisim seseorang, so kita tanyalah berapa jisim awak. So jisim tu melibatkan unit kilogram lah. Okay, kalau berat, dia adalah sebenarnya daya tarikan graviti yang bertindak ke atas objek tersebut. So nanti kita akan tengok beza antara jisim dan juga berat. Okay, so jisim dan berat. Apa kuantiti fizik kat sini? Apa kuantiti fizik dekat sini? Kuantitas tak ada. Kuantiti apa? Kuantiti apa? Kuantiti terbitan tu. Ya ke? Kenapa kuantiti terbitan? Kuantiti asas. Okay, tengok dekat sini kan. Okay, kita tengok first. Okay, kita tengok gambar yang dekat orang ni lah. Okay, dekat orang yang angkat barbel ni. Okay, kalau barbel tu tak ada, orang tu sahaja kan. Okay, dekat orang ni apa kuantiti fizik yang yang dapat kaitkan dengan dia? Jisim. Jisim. So, jisim tu adalah kuantiti apa? Asas. Kuantiti Asas. asas. Okay, so yang barbel ni kuantiti bila melibatkan barbel ni dia melibatkan apa? Kuantiti terbitan je. Kuantiti terbitan lah. Apa kuantiti terbitan dia? Mass dengan graviti. Mass dengan pecutan graviti. So kita dapat kat sini sama dengan berat. Boleh? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh Nyalain okey ke? Kau senyap. Okey cikgu. Okay. Okay, so hari ni kita just ulang kaji je. Kita ulang kaji bab berat lah. Okay. Okay, formula
untuk berat adalah W sama dengan mg. Okay, mana kita jumpa F sama dengan MA ni? Mana? Gerakan Newton kedua. Kedua. Okay, hukum Newton yang kedua. Betul tak? Okay, so kat sini adalah hukum Newton. Kejap Newton kedua. Okay. Tempat F ni kita akan gantikan dengan W lah. Okay, so tempat F ni kita ganti dengan W. M tu sama juga M, iaitu jisim. Acceleration ataupun pecutan kita akan gantikan dengan huruf G lah. Okay, yang A ni adalah sewaktu dia bergerak secara gerakan lurus lah, linear. Boleh? Gerakan macam ni. Kalau yang G ni bila dia pecutan graviti. Pecutan graviti dia punya ni akan ke bawah lah. Boleh beza tak yang ni? Boleh ke? Boleh So daya graviti yang bertindak ke atas barbel adalah beratnya. Okay, so berat simbol dia W. Okay, dan pecutan barbel itu ialah pecutan graviti. Okay, so berat ialah kuantiti vektor yang bertindak ke arah pusat bumi. Okay, dan dia punya unit adalah unit untuk berat adalah Newton. Okay, tapi unit untuk jisim tu kan kuantiti asas. So unit untuk jisim adalah kilogram. Okay, so kita buatlah persamaan untuk dapatkan G. Okay, kita buat persamaan. W sama dengan mg. Ini adalah formula untuk berat. So nak dapatkan G sahaja, kita pindahkanlah. Okay, so kat sini W bahagikan dengan M. W unit dia apa? Kat sini N lah kan, Newton. Kalau M adalah kg. Okay, so dia akan jadi G sama dengan N per kg. Okay, ni untuk terbitkan unit bagi pecutan graviti lah. Okay, dan kuantiti G, unit dia adalah N kg negatif 1 ialah kekuatan medan graviti. Okay, so ni adalah penerangan dia lah. Okay, so kekuatan medan graviti adalah daya yang bertindak per unit jisim disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okay, bagi objek di permukaan bumi, kekuatan medan graviti dia adalah 9.81 Newton per kilogram. Okay, ni kena ingat lah. Dekat permukaan bumi, kekuatan medan graviti dia, G dia, nilai adalah 9.81 Newton per kilogram. So, apa maksudnya? Setiap 1 kilogram jisim akan mengalami daya graviti sebanyak 9.81 Newton. Okay, so dekat sini adalah gambar rajah dia lah. Okay, so ini adalah line kekuatan medan graviti tu lah. Okay, next, angkasawan yang memakai sut angkasawan semasa mendorong ke bulan merasa sukar untuk berjalan di permukaan bumi. Kenapa dia rasa sukar? Siapa boleh tahu? Siapa boleh jawab? Sebab graviti lemah. Okay, graviti, tarikan graviti dia maksudnya tarikan daya tarikan graviti lemah Okay, itu betul juga. Okay, tapi okay, kita tahu jisim dekat sini dia bagi satu situasi. Okay, jisim sut angkasawan tu di bumi adalah sebanyak 81.65 kilogram. Okay, ya. Suit tu je berat dia suit 81. Betul, suit ni. Suit yang warna putih ni. Berat dia adalah dekat bumi 81.65 kilogram lah. Okay, so bila dekat bumi berat dia kita kira kat sini kita kirakan berat. Okay, tadi jisim tau. Okay, tadi jisim. So nak kira berat dia dekat bumi, so W samakan dengan mg. M tu masukkanlah. M tu nilai dia 81.65. Okay,
So kita akan darabkan dengan apa? Tadi kan medan graviti kan bumi. So 9.81 darabkan dengan 9.81. Okay, so dapatlah jawapan dia 800.99 Newton, ataupun bila kita bunda dapat 801 Newton. Okay, dapat tak jawapan kenapa dekat bumi tu dia sukar untuk berjalan? Nampak jawapan tak kat sini? Kenapa? Tahu tak? Okay, sebab dekat bumi ni dia punya suit tu berat dia sebanyak 800.99. So bila nak dibandingkan dengan dia dekat bulan, dekat bulan tu dia punya daya tarikan graviti tu rendah. Okay, dekat bumi daya tarikan graviti dia tinggi. Okay, so bila nak jalan dekat bumi, suit dia pun berat. So dia akan mengalami kesusahan lah untuk berjalan. Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okay, so kat sini saya rasa sebelum ni kita dah pernah nampak kot video ni. Kejap alamak, tak ada pula. Tak boleh nak play lah. Okay, tak apalah, yang ni kita dah pernah nampak dah. Yang angkasawan tu dia macam terumbang-ambing bila jalan dekat bulan. Okay, ini ada sebab kenapa. Okay, dia sebab dia adalah kekuatan medan graviti di bulan adalah 1/6 daripada kekuatan medan graviti di bumi. So sebab itulah dekat bulan walaupun dia pakai suit ni kan, dia akan rasa macam dia terumbang-ambing lah. Okay, dia macam melayang-layang dibandingkan dengan dia dekat bumi. Okay, sekejap, ada orang nak masuk. Okay, so itulah jawapan dia. Okay, kenapa keadaan ni berlaku? Ni video dia. Nampak tak dia macam susah nak lompat semua. Okay, so kenapa keadaan ni berlaku? Kenapa angkasawan tu meroka bulan susah untuk berjalan berbanding mengapa angkasawan semasa meneroka bulan merasa sukar untuk berjalan di permukaan bumi berbanding dengan bulan? So sebabnya adalah kekuatan medan graviti di bumi adalah 1/6 daripada kekuatan medan graviti di bumi. Kekuatan medan graviti di bulan adalah 1/6 daripada dekat bumi. Okay, ada yang keliru ke kat sini? Jelas tak? Tak ada Tak ada. So kena ingatlah 1/6 daripada kekuatan medan graviti di bumi. Okay, so dekat bumi dia punya berat untuk suit tu adalah 800. Sekejap saya padam. Rasa macam tak nampak. Sekejap. Ni kenapa tak boleh ni? Alamak, tak boleh lah padam. Sekejap. Ada orang nak masuk. Okay, yang baru masuk boleh isi attendance Okay, so kita teruskan. Okay, so dekat sini kekuatan medan graviti di bulan adalah 1/6 daripada kekuatan medan graviti di bumi. So bila suit tu dekat bumi, okay, berat dia adalah 800.99 Newton. Tapi bila dekat bulan, berat dia adalah, berat suit tu berat dia adalah 133.5 Newton lah. So yang mana lagi berat? Dekat bumi ke dekat bulan? Bumi. Dekat bumi lah. Okay, sebab tu dia rasa macam susah sangat berjalan dekat bumi. Sebab suit tu pun dah berat untuk dia. Okay, dekat bulan, dia nampak tadi dalam video dia siap boleh lompat-lompat lagi. Sebab angkasawan punya suit tu dekat bulan dia lagi ringan lah. Okay, next. Perbezaan antara berat dan juga jisim.
Okay, kalau untuk berat, definisi dia adalah daya tarikan graviti, okay, ini I ke atas sesuatu objek. Okay, tapi kalau jisim pula adalah kuantiti jirim. Okay, kuantiti jirim yang terdapat dalam sesuatu objek. Okay. Untuk berat, dia punya dia akan berubah-ubah lah. Kita akan bandingkan masa dekat bumi dengan bulan tadi. Okay, so dia punya berat tu akan berubah-ubah. So bumi dengan bulan. Okay, kalau jisim, dia takkan berubah nilai dia. Okay, kalau dah contohlah dekat bumi kan, berat jisim kita, contoh jisim A ni adalah 65 kg. Kalau dia pergi bulan sekalipun, jisim dia tetap 65 kg. Okay, dia tetap samalah, dia tak berubah. Okay, jenis kuantiti. Okay, berat merupakan kuantiti terbitan. Kenapa dia kuantiti terbitan? Kenapa kuantiti terbitan? Dia melibatkan apa? Okay. Ada yang nak jawab ke? Apa ego? Kenapa kenapa dia kata berat tu kuantiti terbitan? Sebab dia M darab G. Okay, so dia adalah M darabkan dengan GM. Okay, M tu mass lah. Okay, dua benda. Okay, kat sini adalah dua kuantiti fizik. So, kat sini adalah graviti. Okay, kalau jisim pula, dia merupakan kuantiti asas. Yang 5 tu lah. Yang 7 tu. Okay. Next. Berat merupakan kuantiti vektor. Okay, kalau jisim pula merupakan kuantiti skala. Okay, SI unit. SI unit ni maksudnya adalah standard unit yang akan digunakan oleh semua negara. Okay, so SI unit untuk berat adalah Newton. Okay, kalau jisim adalah kilogram. Okay, SI unit dia adalah standardized tau. Kalau pergi mana-mana pun, kita akan sebut, contohlah jisim kita 65 kg. Pergi mana-mana pun kita akan guna unit kilogram lah untuk jisim. Dan berat pun sama. Pergi mana-mana pun, kalau nak kira berat, kita akan guna unit Newton. Boleh? Boleh beza tak? Boleh ke? Okay, kalau soalan tu minta perbezaan antara berat dan jisim, so ini antara yang korang yang kamu boleh jawab lah. Okay, nyatakan definisi, lepas tu nyatakan jenis kuantiti dia. Okay, dan nyatakan SI unit. So kat situ dah dapat boleh dapat 3 markah. Okay, itu adalah berat dengan jisim. Okay, check okay. So, apakah maksud kekuatan medan graviti? Maksud kekuatan medan graviti adalah daya tarikan graviti yang bertindak per unit kilogram lah. Okay, jadi persamaan kekuatan medan graviti sama dengan, iaitu G lah. Okay, W sama dengan mg, yang mana G ni merupakan kekuatan medan graviti. So, nak dapatkan G adalah W per M. So, unit dia adalah, W adalah unit Newton. Mass ni, iaitu jisim, adalah unit kilogram. So, unit dia adalah Newton per kilogram. Okay, apakah nilai? So, nilai dia adalah 9.81. Okay, dan unit bagi G adalah Newton per kilogram. Okay, nyatakan maksud G dan unit. Dua maksud G dan unit. So, G iaitu pecutan graviti. Pecutan graviti ni adalah G jugalah. Okay, so kekuatan medan graviti pun G juga. So, dia kata nak dua maksud G. Okay, dia boleh jadi pecutan graviti dan kekuatan medan graviti. Unit dia kat sini berbeza lah. Okay, unit dia tak sama. Okay, so
Alamak, dah ada jawapan pula. Okay, so nilai bagi pecutan graviti iaitu G di bulan adalah 1/6 daripada nilai pecutan graviti di bumi. So kita tengok kat sini, tengok warna biru ni. Okay, dekat angkasa lepas, okay, angkasa lepas dekat space lah. Okay, jisim dia 100 kg tapi berat dia adalah 0 Newton. Okay, kat angkasa lepas. Okay, dekat situasi yang kedua iaitu permukaan bulan. Okay, yang kita tahu bulan adalah 1/6 daripada bumi kan, punya medan graviti. So kita darabkan lah untuk dapat berat. W sama dengan mg. So masukkan nilai m. M dia sama, nampak tak? Jisim dia dekat angkasa, permukaan bulan dan permukaan bumi sama, dia tak berubah. Yang berubahnya adalah berat. So masukkanlah nak kira berat. M 100 kg darabkan dengan 9.81. Okay, darabkan dengan 1/6. So berat dia dekat permukaan bulan adalah sini sambung kat sini 163.5 Newton. Okay, dan permukaan bumi, okay, permukaan bumi dia berat dia 100. So kat sini adalah 9 point. So 1, 2. Okay, jawapan dia 981 Betul tak? Kat sini tersalah. Betul tak? 100 darab 9.81. So cikgu. kat sini salah So dapat 981. Okay, maksudnya dekat bumi tu lagi berat lah. Okay, 981 Newton. Okay. Alamak. Okay, so cari, dah ada jawapan pula. Okay, cari berat setiap objek. Okay, andaikan nilai G dia adalah 9.81 Newton per kilogram. Okay, dia kata berat. So nak kira berat, step langkah yang pertama adalah W sama dengan mg. Tuliskan formula dia. So masukkanlah M kat sini. Okay, kita tengok dalam gambar. M dia adalah 60 kg. Okay, G pula adalah 9.81. Bila darabkan dia akan dapat 588.6 Newton. Okay, berat untuk lelaki ni lah. Okay, sekarang boleh tak kirakan untuk durian? Siapa nak kirakan untuk durian ni? Saya nak panggil nama lah. Cek dah boleh ke? Dah jawab ke? Dah kira dah? Tak cikgu. Okay, berapa? Berapa? 19.62. Okay, step pertama kita tulis formula. Okay, berat dia berapa? Mass dia, jisim. Sorry, 2 kilogram. jisim dia adalah 2 kg. So nilai G berapa? 9.81. 9.81. Okay, dapat berapa? 19.62 cikgu. Sahaja Newton. okay, unit jangan lupa lah. Okay, so 19.62 Newton. Okay, dapat jawapan sama. Okay, dua batu, ni situasi lain. Okay, dua batu di bawah jatuh berhampiran permukaan bumi. Okay, dekat sini dia punya jisim berlainan. Okay, jisim kat sini, satu batu tu adalah 5 kg, satu lagi 10 kg. Okay, so bila nak kira berat, kita darabkanlah dengan 9.81. Okay, so dapatlah berat batu. Contohnya kat sini adalah batu A, kat sini adalah batu B. Okay, so dia punya berat berlainan, satu 49.05 Newton, satu lagi 98.1 Newton. Okay, pecutan iaitu nilai untuk G sama. Okay, 9.81 ms negatif 2. Kekuatan medan graviti dia sama. Okay, sini samalah, dia tak berubah. Okay, pecutan dan juga kekuatan medan graviti.
Yang bezakan dia adalah cuma berat saja. Okay, berat dan jisim lah. Jisim dia depend lah kepada batu tu. Okay. So ini adalah perbezaan dia. Okay, dah kira pula. Okay, berapakah berat satu objek berjisim 20 kg di atas permukaan bumi? Ini. Macam mana nak kira dia? Siapa boleh volunteer? Ataupun saya nak pick random. Saya cikgu. Siapa? Nama siapa? Alamak. Zat cikgu. Okay, kejap Zat. Kejap. Saya nak buka plug. Okay. So, berapakah berat satu objek berjisim 20 kg di atas permukaan bumi? Okay, step yang pertama. Langkah pertama kita buat apa? Rumus. Rumus. Apa rumus dia? W sama mg. W sama dengan mg. Okay, next. Berapa nilai m dia? 20. 20. Okay, nilai z dia berapa? 9.81. 9.81. So, kat sini dapat berapa? 196.2 Newton. Ya ke? Yakin? Yeah. 196.2 Newton. Betul? Okay. Yang B tu dah jawab ke? Di atas permukaan bulan pula dia nak. So macam mana nak kira dekat atas permukaan bulan? Okay, sekejap saya nak repeat random lah. Izzat dah jawab kan? Sekejap, saya buka ni, saya nak tengok nama. So semua orang tengah ni kan, tengah berdebar kan, panggil nama. Sekejap nak sekejap. Umi Hafizah ada? Ada tak Umi Hafizah? Korang okay. Boleh jawab tak untuk alamak dah nampak jawapan. Okay. Boleh jawab tak untuk permukaan bulan ni? Boleh. Boleh? Saya Okay. cuba. Okay, so macam mana? Langkah yang pertama buat apa? Langkah yang pertama buat apa? Boleh cikgu. Okay, so kejap saya tulis W sama dengan mg. Okay, macam nak kira dia? Mass dia berapa? Kita tengah kira Okay, buat dulu. Saya bagi masa 1 saat, 1 minit. Okay, yang lain pun boleh kira nanti cek jawapan. Cikgu, Ya. Apa dia? Pak Ashraf dulu cikgu. Cikgu. Kenapa? Cikgu, Ya, kenapa? kan kalau ni kan kena tulis dia punya rumus kan? Kalau tak tulis apa cikgu? Seeloknya tulislah sebab rumus tu dia ada markah. Oh, okey cikgu. So kat rumus tu pun dah dapat 1 markah sebenarnya. Okay. Dah ke Umi Hafizah? Okay. Ya, cikgu. Okay. Ni je, kaitkan dengan atas ni je. Kat atas ni kita dah dapat jawapan untuk permukaan bumi kan. So bulan Cikgu, ini Ya. tetap kan? apa dia? G tu graviti dari permukaan bumi cikgu Sama. G tu tetap sama. Cikgu. Okay, sama. Dah dapat belum? Okay. Tak pun. Kat sini kan kalau ni. Okay. Tak apa macam ni. Umi Hafizah just check jawapan je. Okay, sebab saya takut tak sempat. Okay, so kat sini saya masukkanlah. Mass adalah 20. Gravity adalah 9.81. Okay, tapi dekat sini bila ke permukaan bulan, kita akan darabkan dengan berapa? 1/6. 1/6. Okay, so jawapan kat sini berapa? Siapa dapat? 32.7 32.7. Unit. Newton. Jangan lupa unit. Okay, yang mana lagi ringan? Masa dia dekat bumi ke masa dia dekat bulan? Bulan cikgu. Bulan. Dekat bulan lah. Okay. So, tu je. Okay.
Sebuah kapal angkasa bergerak daripada bumi ke Mari. Okey, kekuatan medan graviti di permukaan Mari ialah 3.7 Newton per kilogram. So kat sini nilai apa ni? Ni nilai apa 3.7 ni? Gravity. Unit dia punya simbol G. Okey, G. So G sama dengan 3.7 Newton. Ya, sejauh sangat. Okey, Newton per kilogram. Okey, kapal angkasa itu membawa kapsul berjisim 100 kg diukur di bumi. Okey, bila dia bawa kat kapal angkasa jisim dia berubah tak? Berubah ke? Ni jisim ni berubah tak? Tak lah. Okey, jisim tak berubah. Tak ke? Okey, jisim dia tak berubah. Okey, jadi berapakah berat kapsul itu di bumi? 981 Newton. 981 Newton. Okey, mana dapat yang tu? 100 darab 9.81. Okey, kejap saya ambil jawapan dulu. 100 darabkan dengan berapa? 9.81. Dapat berapa? 981 Newton. Okey, sekejap lagi kita semak jawapan. Okey. B. Okey, kejap lagi kita akan semak jawapan. Saya tulis dulu jawapan yang kamu dapat berapa. Okey, B. Berapakah jisim kapsul di angkasa lepas? Berapa jisim dia? Jisim berubah tak? Tak. Tak. Okey, jadi 100 jisim kg. Okey, 100 kilogram. Okey. Berapakah jisim kapsul di Mari? 100 kg. 100 kg sebab jisim tak berubah. Okey. D. Berapakah berat kapsul? Okey, berapakah berat kapsul di Mari? Berapa? Okey, kira dulu cepat berapa berat dia? 370 Newton. Berapa? 370 Newton. 370 Newton. Ni W Ya. sama dengan sini W sama dengan so kita sekarang akan semak jawapan lah. So betul lah. Nombor 1 A tu siapa tadi jawab? Z cikgu. Z. So Z jawab betul. 100 darabkan dengan 9.81 akan dapat 981 Newton. Ni dekat bumi lah. Berapakah jisim kapsul? So dia tak berubah, jisim sama. Next, berapakah berat kapsul di Mari? Yang ni kenapa kita darabkan dengan 3.7? Kenapa tak darab 981? Sebab Graviti tuntutan dia graviti dekat dia. Mari 3.7 Newton per kg. Okey, pandai. Jadi dekat sini dia dah cakap kan medan graviti. Medan graviti ni boleh berubah-ubah. So dekat sini Mari dia punya medan graviti adalah 3.7 Newton per kilogram. So tadi berat tu kan W sama dengan mg. Berat tu jisim 100. Masukkanlah darabkan dengan 3.7. So dapatlah 370 Newton. Boleh faham tak setakat ni? Berat dengan jisim. Boleh ke? Boleh Boleh cikgu. So dah tamat dah habis dah pun slide kita. Tapi kelas belum habis. Saya nak bagi quiz. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh Boleh ke? Siapa kita tengok siapa betul semua, siapa top 3 lah. Siapa top 3 saya akan saya akan bagi something lah. So sekejap. Practice sekejap alamak, kejap salah setting pula. Mana saya punya? Kejap saya stop sharing kejap. Kat sini saya takkan jawab dan saya bagi kamu semua jawab lah. Saya share screen. Boleh nampak tak? Kejap.
Okay, sebentar. Boleh nampak tak sekarang? Boleh ke? Boleh Boleh ke? Okay, ni. Nampak tak? Okay, dia punya game code adalah 2416046. Saya share. Okay, saya share link tu dekat ni, apa ni, dekat chat box. Okay, boleh masuk. Letak nama betul tau, jangan letak nama sendiri. Jangan letak nama samaran. Okay, dah boleh masuk ke? Okay, saya takkan jawab lah. Saya nak tengok kamu punya cara jawab kamu macam mana. Baru 9 orang, 10, 11. Pastikan dalam ni ada 28 orang. Okay, 17, 18, 10 orang lagi. Mana lagi 10 orang? Okay, 19 tu termasuk saya sebenarnya. Okay, so 20. So 19, baru 19 orang. Baru 20 orang. Lagi 8. Tu tak lagi 8. Sebab dalam ni 28 orang. So lagi 7 lah. Okay, 22. Sebab saya nak start game ni serentak. Jangan main tipu lah. Okay, 23. Baru 23. Okay, ada lagi ke yang nak join? Ada lagi tak yang nak join? Ada ke tak ada dah? Okay, so kita akan kamu akan start ni lah. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni saya punya ni tak payah nampak lah. Okay, siapa top 3, kita akan bagi reward. So, let's equal screen. Ada yang dah habis jawab ke? Ni saya main tekan je lah sebab saya tak masuk dalam ni. Okay, next. So ni saya main tekan je Saya nak tengok korang punya, kamu punya prestasi. Ini berapa 10.
Okay. So saya pasal dia. Okay, saya endkan. Okay, semua orang dah habis ke? Dah cikgu. Sebab ada rasanya ada yang belum habis Dah lagi. cikgu. Dah tak apa, saya endkan lah. Okay. Bu, ajak saya tak share screen. Maaf. Sekejap. Okay, kita tengok. Siapa yang top 3. Wow. Power Dini Harid. Okay, first Dini. Yang kedua Izzat. Yang ketiga Adam Haris. So tanya kepada 3 orang. Okay, yang lain salah satu. Salah dekat mana ni? Yang salah-salah ni? Ada miligram tu. Miligram. Miligram tu. Metrik tu Okay. So tanya kepada Dini Harid, Izzat, Adam Harid. Okay, semua lelaki kali ni. Okay, nanti boleh claim lah reward. Okay, boleh claim hadiah. So dekat sini saya akan stop sharing dulu. Atau kita nak bincang jawapan? Nak bincang jawapan tak? Boleh ke? Boleh Okay, kejap. Sekejap. Kita bincang jawapan. Okay. Boleh nampak kan saya punya skrin? Boleh. Okay. So, apakah itu jisim? Jawapan dia adalah jisim tu kuantiti jirim yang terdapat dalam sesuatu objek. Tengok yang warna hijau ni. Okay, next. Okay, apakah itu berat? Berat adalah daya graviti yang dikenakan pada objek yang ada jisim lah. Okay, kalau daya tarikan di antara dua objek berjisim, ini lain. Okay, dan kuantiti jirim ni pula maksud dia lain. Okay. So, next. Apakah unit bagi berat? Okay, unit bagi berat adalah Newton. Okay, kalau Newton per kilogram ni untuk apa? Newton per kilogram ni untuk apa? Kekuatan medan graviti. Okay, pandai. Kalau kilogram? Jisim. Jisim. Okay. Yang ni ramai salah. Okay, apakah unit dalam sistem metrik? Okay, bagi jisim kita akan guna miligram. Okay. Yang ni bukanlah. So, jawapan dia adalah miligram. Okay. Next, nombor 5. Apakah unit bagi kekuatan medan graviti? So, unit dia adalah Newton per kilogram, iaitu N per kg. Okay, apakah jisim anjing di permukaan mustari jika kekuatan medan graviti mustari adalah 30 Newton per kilogram dan beratnya adalah 1200 Newton. So, macam mana nak kira jisim? Macam mana nak kira jisim? 1200 bagi 30. Okay, 1200 ni adalah nilai apa? 1200 ni dia nilai untuk apa? Berat lah kan? Okay, jadi bila nak dapatkan nilai jisim, so saya tunjukkan dekat sini lah. Yang ni ada yang salah ke? Ada yang salah tak? Sekejap saya share. So, nak kirakan dia punya jisim. Okay, tadi dia kata berat. Berat ataupun simbol dia adalah W. Okay, sama dengan 1200 Newton. Okay, lepas tu apa lagi tadi? Kekuatan dia tadi berapa? Ingat tak? Kekuatan dia adalah 30. So, dia punya G adalah 30. Okay, jadi nak kirakan jisim, W sama dengan mg. Okay, M tu masukkan, M tu kita nak kira, so W bahagi dengan G. So, dapatlah dapat nilai M. Okay.
So itu je. Okey, objek berjisim 4 kg. Untuk objek berjisim 4 kg, pernyataan yang tidak betul adalah berat objek di bumi adalah sama dengan 1/6 darab berat objek di bulan. Maka daya graviti di bumi lebih kuat berbanding di bulan sebab kat bumi jisim dia lebih besar. Okey, yang ni pun pengiraan lah. Okey, ni just okey, ni mass dia kena tukar daripada dalam kilogram dulu sebab mass yang dia bagi adalah dalam gram. Okey, so bila tukar dia akan dapat 0.1, betul tak? 0.1 kilogram. So darabkan dengan 9.81. So dapatlah yang ni pun sama. Okey, darab macam biasa. Okey, so yang ni kita dah habis. Kita dah settle. Okey, saya nak share. Okey, apa yang rumusan yang kita belajar hari ni? Boleh tak someone share? Berat dengan jisim lain, cikgu. Okey, kenapa lain? Apa yang lain dia? Berat kita guna unit N, cikgu, Newton. Okey. Jisim kita guna kilogram. Okey. Lagi apa yang lain? Apa yang lain lagi? Okey, kuantiti dia. Betul tak? Jenis kuantiti. Kalau berat, jenis kuantiti dia apa? Vektor. Vektor. Kuantiti terbitan, kuantiti vektor lah. Okey. Kalau jisim. Jisim apa? Kuantiti asas. Kuantiti asas. Kuantiti asas dan kuantiti Skala. skala. Okey. Salah. Jadi yang tu kita dah dapat lah. Dan kita kira pengiraan. Okay. So saya nak tunjukkan saya stop sharing kejap. Saya nak tunjuk apa ni? Kejap. Saya nak tunjukkan nota. Itu peta minda lah atau peta konsep yang saya dah bagi. Okay, siapa dah tengok nota ni? Nampak tak saya share? Tak ada, cikgu. Tak ada? Tak ada. Tak nampak saya tak. Okay. Maaf Sekejap saya share. Okay. Sekarang boleh nampak tak? Boleh, cikgu. Boleh Pelik ke? Okay, so kita tengok bahagian berat lah. Okay, sekejap. Okay, yang ni. Okay, apa maksud berat? So, berat adalah daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. So, formula dia sama dengan W sama dengan mg. Okay, berat sesuatu objek tu akan berubah apabila diletakkan di kawasan medan graviti yang berlainan. Okay, maksudnya dekat sini macam tadilah. Satu kita letak dekat planet Mari, satu lagi kita letak dekat bumi. So dia punya medan graviti dia lain. Okay, kalau jisim dia sama tak? Kalau bumi, angkasa dengan bulan, sama tak kalau jisim? Sama. Sama Okay, kalau jisim dia sama. Okay, next, medan graviti bumi yang tak seragam akan mengakibatkan berat dia akan berbeza lah. So dekat sini ingat kes sud angkasawan. Okay, yang tadi kita first kali mula-mula kita belajar. Okay, lepas tu dekat sini saya sertakan juga perbandingan antara jisim dan berat. So ini table lah. Okay, yang kamu boleh guna. Okay, alat pengukur untuk jisim kita akan gunakan neraca digital. Dan kalau berat adalah neraca spring. Neraca spring tu yang mana? Neraca spring tu yang mana? Yang ada spring tu. Okay, yang ada spring tu lah. Okay, sekejap. Yang ada macam ni. Okay, bentuk dia. Lepas tu ada spring. Lepas tu nanti kat sini adalah something berat yang kita ukur. Kalau neraca digital yang mana? Jadi yang mana? Okay, neraca digital, neraca yang selalu kita guna tu lah. Okay, neraca digital. Itulah. Okay, perbezaan dia. Okay, yang ni jangan lupa. So, kita dah habis dah ulang kaji topik berat. Itu 2.8. So, untuk kelas seterusnya, kita dah habis kan? Kelas secara rasmi sebenarnya kita dah habis. Tapi kita akan
teruskan dengan kelas malam. Okay, so kelas malam, malam ni kita akan sambung dengan 3.1 iaitu kegravitian. Okay, rasanya tu je. Okay, sebelum saya akan stop saya punya recording.